Soalan yang dibincangkan yang ini adalah soalan kuantitatif 2. Okey, cuba tengok soalan dia. Jadual di bawah menunjukkan tata pendapatan negara Malaysia mengikut sektor-sektor ekonomi. Okey, kita cuba tengok maklumat yang disediakan melalui jadual sini. Ada butiran, ya ingat ada RM juta ya, yang ini penting. Okey, kita cuba tengok keseluruhan dia. Okey, setiap kali apabila anda dapat soalan yang sedemikian, anda kena tengok keseluruhan item yang wujud dalam jadual ini. Jadi sekarang berdasarkan maklumat yang dibekalkan pada jadual ini, pada pandangan anda rasa dia boleh dikaitkan dengan kaedah apa? Kaedah keluaran. Okay, good. Ya, kaedah keluaran. Jadi sekiranya anda sudah tahu ini berkaitan dengan kaedah keluaran, anda buat catatan sikit, tulis ini adalah kaedah keluaran. Tulis macam ini. Okay, lagi pun satu anda tengok mengikut sektor-sektor ekonomi kan? Itulah dia. Okay, kaedah keluaran ada satu nama lagi. Apakah nama tersebut? Nilai ditambah. Okay, good. Ya, nilai ditambah. Kena tahu nama lagi satu ya. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok komponen-komponen yang wujud dalam kaedah keluaran. Okey, kalau anda cuba tengok slide ini, kita tahu kaedah keluaran, nilai ditambah. Okey, lepas itu kita cuba tengok kita ada sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga. Kita juga ada tolak bayaran perkhidmatan bank dan kita tambah cukai import. Barulah kita dapat KDNKHP. Okey, ini adalah rumus yang berkaitan. Okey, jadi sekarang kita akan klasifikasikan setiap item dekat sini. Okey, yang pertama anda kena bagi tahu saya, adakah dia berkaitan dengan kaedah keluaran? Okey, kalau you kata ya, dan bagi tahu saya, dia berkaitan dengan sektor yang mana satu. Okey, sekarang kita cuba tengok yang ini. Pertanian, perhutanan, ternakan dan perikanan. Adakah dia berkaitan dengan kaedah keluaran? Ya. Okey, sektor apa tu? Sektor utama. Okey, sektor utama saya tulis satu dekat sini. Okey, kemudian cuba tengok yang ini. Pelombongan dan kuali. Adakah dia berkaitan dengan kaedah keluaran? Ya, Miss. Okey, sektor apa tu? Sektor utama. Okey, sektor utama tulis satu. Pembuatan, adakah dia berkaitan dengan kaedah keluaran? Ya, Miss. Okey. Sektor keberapa tu? Sektor kedua. Okey. So tulis 2. Bagaimana pula dengan pembinaan? Ada kaitan dengan kaedah keluaran tak? Ada. Ada. Jadi sektor keberapa tu kalau ada? Sektor kedua. Okey. Sekarang kita sambung. Seterusnya, elektrik, gas dan air. Adakah dia berkaitan dengan kaedah keluaran? Ya. Okey, sektor apa? Sektor ketiga. Okey. Sambung. Pengangkutan, penyimpanan dan komunikasi. Sektor ketiga. Okey. Bagaimana pula dengan perdagangan borong dan runcit? Dia kat sektor ketiga. Ya, sektor ketiga juga, tulis 3. Okey, kemudian kita sambung kewangan, insurans, hartanah dan perniagaan. Sektor ketiga. Okey. Diikuti dengan perkhidmatan kerajaan. Ada kaitan dengan kaedah keluaran ke? Sektor ketiga. Okey, kita pun tulis 3. Seterusnya perkhidmatan lain. Sektor ketiga. Sektor ke? 3. Okey. Okey, kita sambung. Bayaran perkhidmatan bank ada kaitan dengan kaedah keluaran ke? Ada. Ada. Boleh kait dengan mana-mana sektor ke? Tak, dia kena tolak. Ya, dia kena tolak. Okey, tak apa. Nanti kita buat catatan. Dia berkaitan dengan kaedah keluaran juga. Okey. Saya tulis K ya. K stand for kaedah keluaran. Ini semua, okey, semua dekat sini pun ada K ya. Sebab itu kaedah keluaran ya. Okey, kita sambung. Cukai tak langsung. Ada kaitan dengan kaedah keluaran ke? Tengok rumus dekat sini. Miss telah tunjukkan. Ada. Ada. Kenapa anda kata ada? Saya tak langsung. Okey. Nanti kena tambah. Kena tambah. Sebab anda anggap dia sebagai cukai apa? Tengok slide yang Miss tunjukkan ini.
Cukai import. Cukai import. Okey. Cuba apa yang Miss nak beritahu anda dekat sini. Tengok ah. Nanti kan kita fokus cukai tak langsung kan. Okey, untuk maklumat pelajar ya. Sebenarnya cukai tak langsung di bawah dia ada banyak komponen. Dan kita kata cukai import sebenarnya dia hanya merupakan salah satu jenis bagi cukai tak langsung. Maksudnya cukai tak langsung ada cukai-cukai yang lain juga. Okey, sekiranya anda katakan mungkin anda kata, Miss, yang ini cukai tak langsung adalah cukai import. Sebab dekat sini kita nampak kena tambah cukai import supaya kita dapat KDN KHP. Jadi dekat sini kita kata dia ada kaitan dengan kaedah keluaran. Kalau anda kata demikian, salah jawapan anda. Okey, sebab kalau berdasarkan slide yang kita nampak dekat sini, kalau nak dapatkan KDN KHP, kita hanya perlu tambah cukai import sahaja dan bukannya cukai tak langsung. Sebab cukai tak langsung dia juga merangkumi cukai-cukai yang lain walaupun dalam dia ada cukai import. Okey, kalau anda tambah ataupun anda kata dia berkaitan dengan kaedah keluaran, nanti jawapan anda akan jadi salah. Okey, dan untuk maklumat pelajar, sebenarnya untuk cukai tak langsung ini nanti kita akan kaitkan dia dari segi pelarasan. Okey, jadi Miss akan letak P dekat sini. Dan untuk maklumat anda, pelarasan ini sebenarnya adalah untuk membantu kita buat pengiraan yang selain daripada kaedah keluaran. Okey, kita cuba tengok cukai tak langsung ini, ingat dia berkaitan dengan pelarasannya dan bukannya kaedah keluaran. Okey, kita sambung lagi. Bagaimana pula dengan subsidi? Adakah dia berkaitan dengan kaedah keluaran? Dia tak berkaitan, Miss. Kalau tak berkaitan, dia sepatutnya adalah? Pelarasan. Yes, okey. Kita sambung. Bagaimana pula dengan susut nilai? Bukan, Miss. Bukan. Jadi dia adalah? Pelarasan. Okey. Sambung dengan pendapatan faktor bersih luar negara. Yes, Miss. Jadi? Bukan. Pelarasan. Okey, thank you. Okey, jadi setiap kali apabila anda dapat soalan yang dalam jadual ini, anda kena klasifikasikan item dia. Jadi sekarang kita nampak kita ada berkaitan dengan kaedah keluaran. Ini K ya. Ada sektor 1, 2, 3. Yang ini bayaran perkhidmatan juga berkaitan dengan keluaran. Cuma dia tak ada dalam sektor-sektor tertentu. Okey, yang selebihnya itu semua adalah pelarasan. Okey, kita cuba tengok soalan dia. Berdasarkan jadual di atas, A. Hitung KDNKHP. Okey, jadi kalau berdasarkan slide ini anda pun sudah tahu kalau KDNKHP, sektor utama, sektor kedua, sektor ketiga, tolak bayaran perkhidmatan bank dan tambah cukai import kan. Inilah rumus dia. Okey, jadi sekarang Miss pun ajar kamu cara nak tunjuk pengiraan itu. Anda tulis A, tulis putiran dulu. Okey, dan kemudian tulis RM juta. Sebab sekarang kita tengok semula soalan itu, dia memang berkaitan dengan putiran dengan RM juta kan. Jadi kita ikut balik sahaja. Okey, ada satu perkara lagi yang Miss nak beritahu. Okay, sekarang anda tengah belajar perakaunan pendapatan negara. Kalau kita nak sediakan perakaunan itu, pastikan anda jawab dalam bentuk penyata. Anda sebagai pelajar perakaunan, anda sepatutnya faham apa maksud itu penyata secara menegak budi. Okey, dengan reti kata lain, jawapan-jawapan untuk soalan ini saya nak anda sediakan dalam bentuk penyata lah lebih tepat. Okey, kalau katakan anda nak buat secara mentata, itu adalah kurang digalakkan. Okey, sekarang kita cuba tengok kita nak dapat KDN KHP. Tadi anda kata sektor 1 tambah sektor 2 tambah sektor 3 kan? Okey, tetapi sekarang situasi dia, okey, memang anda kena tulis sektor utama. Okey, di bawah sektor utama, okey, barulah anda klasifikasikan ada apa dalam sini. Contoh yang pertama tadi, kita tengok.
Pertanyaan perhutanan, ternakan dan perikanan. Okey. Jadi sila tulis semula. Di bawah sektor utama ya. Okey, tulis dalam sikit. Ada apa? Pertanian, perhutanan, ternakan dan perikanan. Sila tulis penuh. Dan berapa RM juta? Okey, kita tengok sekali lagi ya. 155458. 155458. Okey, RM juta. Okey, selain daripada itu, sektor utama kan ada lagi kan? Okey, kita tengok lagi apa tu? Pelombongan dan kuari. Okey. So, anda pun tulis. Pelombongan dan kuari. Berapa nilai dia anda catat kat sini. Okey, 12,683 RM juta. Okey, lepas itu yang seterusnya kan berkaitan dengan sektor kedua kan? Okey, selepas itu anda tulis. Inilah sektor kedua. Okey, then you underline. Tulis apakah sektor kedua, dalam dia ada apa tulis. Okey, dan kemudian ikut sektor ketiga. Okey, underline dulu. Senaraikan semua sektor yang wujud dalam sektor ketiga. Salin semula seperti soalan itu. Jangan tulis sektor ketiga anda jumlahkan. Jangan buat demikian. Sebab setiap item yang anda masukkan itu memang akan diberi markah. Okey, kemudian kalau katakan tak cukup ruang, tak apa, kita teruskan lagi. Dan kemudian kita kena tolak. Katakan sambung tolak apa? Bayaran perkhidmatan bank. Okey, bayaran perkhidmatan bank. Kita cek dulu berapa dia ya. Okey, bayaran perkhidmatan bank. Okey, 5075. Anda pun tulis 5075. Tetapi disebabkan yang ini adalah tanda negatif, pastikan anda buat kurungan. Okey, sebab kita tengah jawab dalam bentuk penyata. Dan akhirnya tak ada tanpa cukai import kan. Jadi itu biarkan saja sebab item itu tak ada. Terus tulis KDNKHP kita berapa. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, berapa jawapan KDNKHP yang anda dapat? 269 140. Sekali lagi 269 140. Ya, 140 juta. Dan sebenarnya kan tadi atas sekali anda sudah tulis RM juta kan? Okey, jadi kira RM juta adalah dan anda tak perlu tulis sekali lagi dekat tepi sini dah. Okey, dan lagi satu cadangan yang Miss boleh bagi. Okey, kan sekarang anda tengah sediakan dalam bentuk penyata kan? Okey, sebenarnya kalau masa anda buat bentuk penyata itu, you punya RM juta itu, you boleh buat dua kolom yang berlainan. Maksudnya yang ini contoh sektor utama anda senaraikan. Apakah nilai dia kat sini. Lepas tu anda jumlahkan. Jumlah sektor utama itu barulah anda tulis sebelah sini. Begitu juga dengan sektor yang kedua, anda masukkan semua data dia dulu. Nanti anda sediakan jumlah dia berapa. Okey, sambung dengan sektor ketiga pun buat macam itu. Okey, nanti daripada yang ini barulah anda terus tolak bayaran perkhidmatan bank. Supaya apa kita kata cara yang present macam ini dia nampak lebih kemas. Okey, boleh faham ini cadangan lah. Okey, seterusnya kita sambung. Kita sudah dapat KDNKHP. Okey, yang seterusnya. Soalan dia tanya apa? Dia nak KNK, keluaran negara kasar pada harga pasar. KNKHP ya. Okey, jadi sekarang kita pun tulis B. Okey, juga sama, tulis semula butiran. Okey, dan ini adalah RM juta. Tadi yang kita hitung itu adalah KDNKHP. Kita salin semula data yang berkaitan, iaitu 269140. Dan sekarang soalan itu, dia minta anda cari apa? Kita tengok semula soalan dia dulu. Dia nak anda cari KNKHP.
Jadi anda pun tulis KNKHP. Itu yang anda kena tunjukkan sekarang. Okey, soalan saya. Cuba tengok ya. Depan ini KDNK. Yang ini KNK. Yang ini berlainan. Belakang sini HP. Belakang sini pun sama HP. Yang sama itu kita biarkan sahaja. Kita cuba tengok yang tak sama itu. Jadi sekarang soalan saya, apakah beza antara KNK dengan KDNK? Beza dia KNK kena tambah pendapatan faktor bersih luar negara. Kalau KDNK tak ada. Yes. Okay. Dia adalah PFBLN, pendapatan faktor bersih luar negara ataupun luar negeri. Selepas anda bezakan, anda dapat beza itu, barulah anda fikir anda nak tambah ke nak tolak. Jadi sekarang isu kita nak dapat KNK. Dengan reti kata lain, KNK sama dengan KDNK, tambah ke tolak PFBLN? Tambah. Ya, barulah anda tentukan kena tambah. Jadi sekarang kita tengok dari segi pelarasan. Inilah kita panggil pelarasan tadi punya. Okey, kita cuba tengok pelarasan dia PFBLN yang ini. Okey, 770. Kita pun masukkan. Jadi tulis 770. Okey, selepas anda merekod nilai PFBLN ini, kita nak cari KNKHP. Jadi apakah jawapan KNKHP anda? 269,910. 269 lepas tu? 910. Ya, 910. RM juta. Betul lah. Itulah cara kita nak tunjukkan. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Dia tanya C. Dia nak kita cari KNKKF kali ini. Okey, bermaksud dia sebenarnya ada kaitan dengan soalan B yang kita tadi cari itu, iaitu KNKHP. Daripada KNKHP, kita kena jadikan dia sebagai KNKKF. Okey, jadi sekarang kita tulis C dulu. Butiran dia, setiap kali kena tulis semula ya, butiran. Lepas tu tulis juga RM juta. Okey, tadi yang kita cari itu, yang ini KNKHP. KNKHP. Okey, dan nilai dia 269,910. Dan sekarang kehendak soalan itu, dia minta kita cari KNKKF. Okey, juga sama. Kita tengok. Okey, depan dia KNK, depan sini pun KNK, sama punya. Sekarang yang berlainan itu, tengok belakang dia. Yang ini HP, yang ini KF. Jadi sekarang soalan saya, apakah beza antara HP dengan KF? Dia punya perbezaan dia CTL dengan subsidi. Okey, CTL itu apa? Cukai tak langsung. Lagi satu? Dengan satu lagi subsidi. Masa anda tulis yang ini, untuk cukai tak langsung dengan subsidi, sila tulis yang penuh ya. Contoh macam yang KNKHP ke KNKKF ini anda boleh bagi ringkasan. Okey, seterusnya kita sambung. Selepas anda tahu beza itu adalah cukai tak langsung dengan subsidi. Tengok, anda nak dapat KF. KF itu cost factor lah. Maksudnya KF sama dengan HP. Kita nak tambah cukai tak langsung ke kita nak tolak cukai tak langsung? Tolak cukai tak langsung tambah subsidi. Okay, thank you. Tolak cukai tak langsung tambah subsidi. Jadi sekarang kita pun masukkan angka dia tu berapa. Okay, kita tengok cukai tak langsung dulu. Cukai tak langsung 353, subsidi 175. Okey, cukai tak langsung 353. Jangan lupa kena tolak. Dan kemudian bagi subsidi adalah 175. Okey, lepas tu terus kita buat pengiraan. Dan KNKKF yang anda dapat tu sama dengan berapa? 269,732. 269. Belakang tu? 732.
Okay, thank you. Jawapan anda tepat. Inilah dia. KNK KF dia sama dengan RM269,732 juta. RM juta itu atas sudah ada, jadi tak perlu tulis sekali lagi dah. Okey, kita sambung soalan yang seterusnya. Soalan D. Hitung keluaran negara bersih pada kos faktor. Dia nak KNBKF. Itu soalan D ya. Okey, macam tadi kita pun sediakan maklumat yang sedemikian daripada KNKKF dulu. Jadi anda pun tulis D. Inilah butiran yang kita kena tunjukkan. Dan jangan lupa setiap kali kena tulis RM juta. Okey, tadi cari KNKKF dan nilai kita sama dengan 269,732. Dan sekarang kehendak soalan, dia nak kita cari KNBKF. Okey, soalan saya. Apakah beza? Okey, tengok sini ya. Ini KF, ini KF, sama punya. Yang berlainan tu depan je. Jadi sekarang soalan saya, apakah beza antara KNK dengan KNB? Yes, madam. Beza susut nilai. Okay, thank you. Ya, betul, susut nilai. Jadi selepas anda tentukan perbezaan dia, barulah anda fikir, anda nak tambah ke tolak. Sekarang situasi ini, kita nak cari KNB. KNB sama dengan KNK, tambah ke tolak susut nilai? Tolak. Yes, tolak. Kita kena tolak susut nilai. Okey, jadi sekarang kita akan cari susut nilai tu berapa. Okey, tengok susut nilai ya. Okey, susut nilai kita adalah sebanyak 235. Jadi kita pun tulis 235. Tapi jangan lupa disebabkan ini adalah tolak, ini penyata kan? Buat kurungan. Dan kemudian sila beritahu saya bahawa KNBKF anda mencatat berapa? 269,497. 497. Ya, itu adalah KNBKF anda. Okey, cuma saya nak beritahu, mungkin ada pelajar yang masih tak berapa mahir dari segi rumus lagi. Kalau bagi sesiapa yang tak mahir itu, pastikan anda hafal rumus dia. Terutamanya anda kena tahu apakah beza KNK dengan KNB. Jadi kena tambah ke tolak. Okey, macam tadi, apakah beza HP dengan KF? Okey, perbezaan dia apa? Kena tambah ke tolak. Memang anda kena hafal rumus ini. Okey. Dan seterusnya, kita cuba tengok soalan yang terakhir tu. Okey, sekarang soalan ini, dia minta kita hitung pendapatan per kapita. Okey, jika penduduk berjumlah 27 juta orang. Okey. Jadi kalau pendapatan per kapita, Miss nak tanya, apakah rumus bagi pendapatan per kapita? Rumus dia pendapatan negara bahagi dengan jumlah penduduk. Okey, jadi sekarang Miss nak tanya, pendapatan negara kita nak pakai tata yang mana satu? KNBKF. Yes, good. Jadi saya akan tulis KNBKF ataupun anda tulis pendapatan negara pun boleh, bahagi dengan jumlah penduduk. Okey, tadi KNBKF yang kita dapat, yang ini. 269,497. Jadi kita masukkan sahaja. Juta ya, yang ini ada juta ya. Bahagi dengan jumlah penduduk. Kalau kita rujuk semula soalan tadi, kan dia ada tulis berjumlah 27 juta orang kan. Tengok belakang sini, ada juta. Maksudnya, sini adalah 27 juta. Sekarang anda cuba tengok, sini ada juta, sini pun ada juta, kita hapuskan. Maksudnya sekarang kita guna 269,497 terus bahagi dengan 27 sahaja. Jadi sekarang berapa guys jawapan anda? 9981.37. Okey. Hanya itu sahaja? RM? Yes, good. Okay, sebab sekarang anda tengah hitung pendapatan per kapita. Jadi pendapatan pastikan ada RM.
So inilah jawapannya. Ingat jawapan untuk pendapatan per kapita belakang dia tak ada juta punya. Sebab juta itu anda sudah hapuskan. Okey, sekarang apa yang Miss nak beritahu ini perkara yang sangat pentingnya. Anda cuba tengok tadi kan orang bagi tahu saya, Miss, yang ini cukai tak langsung Kalau katakan anda termasuk dan anggap dia sebagai cukai import, okey, katakanlah you anggap dia sebagai cukai import ya. Okey, anda akan terus masukkan dekat sini kan, tambah cukai import kan. Jadi jawapan KDNKHP kamu sudah salah. Okey, dan seterusnya dia akan menjejaskan jawapan anda untuk KNKHP juga akan salah. Semua yang seterusnya pun akan salah lah. Okey, jadi apa yang Miss nak nasihatkan, jadi pastikan rumus anda betul. Kalau katakan soalan yang sedemikian keluar kan, okey, memang pengiraan kamu dekat sini sudah salah. Jadi kita juga akan tengok dari segi rumus. Kalau katakan beza antara KDNKHP dengan KNKHP, kita kata tanpa PFDLN kan. Kalau katakan rumus yang ditunjukkan betul, walaupun anda tidak dapat markah yang penuh untuk jawapan anda masih akan dapat markah dari segi rumus juga. Okey, tetapi yang penting anda kena hafal rumus itu betul-betul lah. Okey, jadi sekarang berkaitan dengan soalan kuantitatif 2 ini, kita pun telah selesai bincang dari soalan A hingga soalan E. Sekarang Miss akan go through seorang-seorang, tengok siapa yang ada soalan yang ingin tanya. Kita mula dengan Adli dulu. Adli, Yes, Miss. ada soalan apa-apa ke? Saya ada soalan. Ya. Jadi cukai tak langsung tu tidak boleh dianggap sebagai cukai import dalam ni. Betul ke, Miss? Okey, cukai untuk situasi ini, cukai tak langsung sebenarnya dia ada banyak lagi cukai. Okey, cukai import hanya merupakan salah satu jenis cukai tak langsung sahaja. Untuk kes ini memang anda tak boleh ambil cukai tak langsung. Sebab yang ini anda boleh nampak yang kita tambah itu kita hanya tambah cukai import. Dan dekat sini dia bukan kata cukai tak langsung. Okey ke Adli? Okay, Miss. Thank you. Okey, Faris Iskandar? Saya ada satu soalan. Ya, silakan. Okay. Contoh kalau kat dalam soalan tu ada cukai tak langsung, lepas tu dia ada cukai import. Kan dekat yang C tu dia nak keluaran KNKKF. Jadi dia kena tolak cukai import sekali ke ataupun tak ya? Okey, untuk apa yang soalan yang Faris Iskandar tanya punya, kalau katakan dia ada bagi cukai import dalam jadual itu, anda tulis tanpa cukai import sahaja. Kan tadi pelarasan kita ada tolak cukai tak langsung kan? Anda terus tolak cukai tak langsung, buat macam ini. Okey ke Faris Iskandar? Maknanya cukai import tu tak payah letak Cukai import kalau dia ada bagi, kita tambah dekat sini sahaja. Di bahagian sini sahaja. Di bahagian pelarasan tak payah. Faham tak? Okey. Faham. Boleh ya? So Faham. maksudnya kalau okey, Boleh. saya ulang. Kalau katakan soalan dia macam ini, tetapi dia tambah lagi satu item, katakan. Okey, dia ada satu item lagi. Dan item itu katakan dia sebagai cukai import. Okey, nilai dia XXX lah. Katakan ada item ini ya. Jadi item ini, cukai import itu, anda hanya perlu masukkan di bahagian sini saja. Tambah cukai import. Berapa tu anda masukkan yang XXX itu. Okey, tetapi untuk bahagian pelarasan kan tadi hanya tolak cukai tak langsung. Memang sudah ada angka yang diberikan untuk cukai tak langsung kan? 353 kan? Jadi anda hanya tolak 353 sahaja. Okey ke Faris Iskandar, jelas ke? Jelas. Okay, good. Selesailah perbincangan kita bagi soalan kuantitatif 2 ini. Okay?